الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثا غوثا. Arti nafsu, roh, hati, mana qalb dan akal, dan apa yang dimaksudkan dengan nama-nama itu semua tersebut dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahawasanya nama-nama yang empat itu, an-nafs, ar-ruh, al-qalb dan al-aqlu, dipakai pada bab ini, dan sedikitlah dalam kalangan ulama-ulama yang terkemuka yang mendalam pengetahuannya tentang nama-nama ini. Mana mereka tak berfokus, kadang mereka tak ambil maknanya penelitian tentang perbezaan pengertiannya dan batas-batasnya dan apa yang dinamakan dengan nama-nama tersebut. Kebanyakan kesalahan itu terjadinya kerana kebodohan dengan arti nama-nama itu, maka tidak kepahaman di tentang makna dan nama-nama tersebut yang dipaparkan dalam Quran dan hadis-hadis Nabi Islam, dan persekutuannya di antara apa yang dinamakan itu bermacam-macam. Dan kami akan menguraikan, kata Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, arti nama-nama tersebut dan menyangkutkan dengan maksud. Pertama, perkataan al-qalb, itulah hati, dan itu ditujukan kepada dua pengertian. Pertama, daging yang berbentuk buah sanubari terletak pada tepi dada yang kiri, ya, ialah daging yang khusus. Dia berada gigi, dua jari daripada susu gitu. Kemudian dia keluar sedikit, itu dipanggil tempat daging, ataupun dipanggil apa, daging yang khusus hati. Dia ni mutabik, dia mutabakah selain dengan yang dalam, hati dalam. Dia panggil hakikatul insan, hakikat insan di gitu. Sebab tu dipanggil sini, dipanggil dalam tu latifatul qalbi. Latifah, benda yang halus, yang seni, yang dibangsakan kepada ketuhanan, iaitulah hakikat diri kita sebenar. Ya, ruhani kita tu hati di sini dulu, qalbi. Sebab tu bila zikir dia tambah itu, dia panggil latifatul qalb. Sebelah sini dia panggil latifatul ruh, atas dia panggil latifatul sir, ya. Dia ada 7 lataif. Dan di dalamnya ada lubang, itu yang luar tu lah. Yang ni pada lembu ke bawah ada ni, ya. Dia punya hati, kan, berapa sekilo. Dan lubang tu dalam darah yang hitam, ini sumber nyawa. Dan ya, maknanya tambang, mana tempat dia tu. Dan kami tidak bermaksud sekarang menguraikan bentuk dan caranya, kerana ia menyangkut kepada bermaksud, iaitulah dengan maksud doktor-doktor pada perubatan, dan tiada menyangkut dengan maksud keagamaan. Maknanya unsur jasadi yang luar tu, itu unsur apa? Tabib ataupun doktor, pakar dia tengok, kan? Hati dia, ada yang setengah hati dah apa, dah tak ada fungsi, macam-macam lah. Maknanya kalau dia rosak, menyebabkan apa? Jasad kita bermasalah. Maka di sana yang dalam lagi satu tu, yang latifah rabbaniyah tu lagi besar. Dia kalau rosak, urusan kita dengan Tuhan lagi rosak, ya. Kalau dia baik, semua akan jadi baik. Jadi hati itu pada haiwan ada, yang ni ada ni, sama-sama ada. Bahkan ada pada orang mati. Orang mati pun hati dia masih ada. Kadang-kadang orang buka pula ambil hati dia. Ya. Orang accident tengah panah dia belah ni, ambil nak pasang ke orang hidup lah, macam-macam, jantung lah, macam. Dan apabila kami menyebutkan secara mutlak mana perkataan al-qalb, ya, iaitu hati ini dalam kitab ini, maka tidaklah kami maksudkan yang demikian, mana bukan hati yang daging tu kan, kerana itu adalah sepotong daging yang tidak berharga. Maknanya kalau mati habis itulah, ya, jadi makanan ulat, cacing. Dan itu termasuk sebahagian daripada alam yang dapat diperintah dan dilihat, ya, alam dapat diperintah dan dilihat. Dipanggil apa? Alamul mulki, ya, wasyahada. Alam yang kita nampak semua ni dipanggil alamil mulki ataupun alamis syahada, ya. Ada pun yang dalam tu, itu lain tu alamul amr. Kerana haiwan itu pun dapat, sini ada, pada haiwan pun dia ada juga. Dengan panca indera melihat, lebih-lebih lagi manusia.
Itu makna yang pertama. Maknanya setongkol daging. Itu bukan maksud kita di situ. Yang kita nakkan yang makna, yang jenis maknawi. Keduanya itulah yang halus, dipanggil latifah. Latifah mana benda yang seni, benda yang halus, duduk alam lain. Dia bukan alam kita kan. Ya, dia duduk alam ruh. Yang pula dipanggil Rabbaniyah, Latifatul Rabbaniyah. Latifah mana benda yang seni, bukan dapat ditangkap dengan mata kepala kita, dijamah dengan tangan, tidak. Ya, nak dicium dengan hidung, didengar dengan telinga ke, tak ada. Ini penangkapan ruhani. Sebab tu bila ruhani dia bersih dengan riadah mujahadah, dengan banyakkan zikrullah dan tawajuh hati ke Tuhan, bila dia bersih dia akan dibukakan. Ya. Yang Rabbaniyah, yang dibangsakan kepada kejadian ketuhanan, kerohanian, iaitu rohaniyah. Yang nuraniyah, jenis nur semua tu. Ya. Jadi yang dalam ni yang mahal ni. Ya, ruhani kita dia yang mahal. Ya. Kalau dibukakan di sana sampai alamil malakut terbuka, alamil jabarut. Ya. Ada pun mereka musik dibuka dapat melihat Rasulullah SAW, dapat melihat malaikat, dapat melihat itu masuk alam apa tu? Alamil malakut. Tuan buka. Ya, dengan sebab kebersihan, pada bersih lagi dan naik lagi tadi. Ia dah hakikat manusia. Dipanggil hakikatul insan. Dia ada kitab nama hakikat insan. Siapa dia hakikat insan? Kita lah tu. Yang bercakap ni siapa? Dia lah. Yang bercakap ni dia lah, hakikat insan. Sebab tu bila dia keluar, dia roh keluar je, habis. Jasad kita bercakap, entah ni apa, entah ni. Tunggu dia mandi, dibungkus, semayang, sumbat dalam dia lahat, habis itu. Dia tu dah pergi pindah. Sebab mati hakikatnya adalah perpindahan roh. Yang mati jam tu jasad, sangka. Ya, sangka tu mana tak ada nilai apa kan. Sangka, sumbat dalam dia lahat, ulat pun tunggu. Kau terus sebat habis tu, tinggal rangka dan yang bernilai dia tu ar-ruh, itu bagi hakikat diri kita yang sebenarnya. Maka Imam Malik kata rupa dia macam rupa kita juga, tapi kaul mu'tamad diserahkan pada Ta'ala. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbi. Bila mereka bertanya pada kamu ya Muhammad, dia akan tanya apa hakikat roh, jawab dia serah urusan Allah. Maknanya kaul mu'tamad masuk mufassirin, ya, masalah ini tauqifiyah, tawakuf serah ke Tuhan. Adapun Imam Malik dia pakai hadis sahih Isra wal Mi'raj, itulah Nabi SAW, Rasulullah SAW mengimamkan para roh para nabi-nabi, dan di atas pun dia berjumpa dengan nabi-nabi. Rupa siapa? Rupa dia kan? Ya, Nabi Musa, Nabi Musa, Nabi Musa rupa kita lah. Jadi daripada hadis sahih ini Imam Malik pegang roh dengan jasad serupa. Ya. Sebab tu bila kita zikir sampai peringkat dibukakan, dia kena hakikat diri dia. Dia nampak rohani, dia nampak. Ya. Itu biasa orang tanya.